So insyaAllah malam ni kita sembang sikit, kita sembang bab rezeki. Okay. Sebenarnya tajuk dia tentang mudahnya untuk kita nak jemput rezeki. So sebelum kita nak jemput rezeki ni, kita kena kita kena tahu apa yang kita tentang rezeki tersebut. Sebenarnya rezeki ni merupakan satu benda yang subjektif lah, kan? Subjektif yang macam-macam tafsiran. Okay, Waalaikumsalam pada yang beri salam, Yasrin, Saiful, Miss Zainizam. Cikgu nak cuba tengok pada cikgu punya laptop, tak keluar pula live-nya. Macam mana tengok pada handphone dia kecil sangat. Tengok pada komputer tak keluar pula live ni. Waalaikumsalam saudagar lembu. Megat pun waalaikumsalam. Okey, balik pada rezeki Sebelum kita nak jemput rezeki, sebenarnya mudah maya, ada cara dia. Okey, ada kaedah yang Allah sendiri ajar, Rasulullah sendiri ajar kita macam mana nak jemput rezeki. So sebelum nak jemput, kita kena pastilah kena pasti apa yang dikatakan rezeki tersebut. Okay, setengah orang kata rezeki itu telah ditetapkan. Sebenarnya ada juga rezeki lain yang ada yang ditetapkan, ada yang tak ditetapkan. So ada dalam hadis-hadis Rasulullah tentang pembahagian rezeki Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Waalaikumsalam Raja Muda Kecil. Engkau telah ni lupa memanjang dia. Okey, tentang rezeki So, secara umum rezeki ialah satu yang Allah anugerahkan. Anugerahkan kepada hamba-Nya. Dia bukan hanya sahaja bab duit. Dia merangkumi kita punya keseluruhan kehidupan kita sebenarnya. Kita punya keseluruhan kehidupan kita ni. Daripada kita mula hidup, dilahirkan, daripada kita mula bangun tidur, sampai dah tidur, sampailah kita masih tidur pun masih lagi dikira sebagai anugerah Allah, ihsan kepada hamba-hambanya. So sebenarnya rezeki ni kita kena pasti, kena tahu, sebab setiap rezeki ni kita perlu mensyukuri. Kita kena bersyukur di atas setiap rezeki Allah kurniakan kepada kita. Okay? Kita kena Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Cikgu tak nak layan apa komen sebab cikgu nak sembang, nak cerita dulu. Nanti baru kita layan komen-komen tu lah. Okay, so dia kadang dia layan komen, dia lupa pula. Okay. So rezeki ni benda yang kita perlu syukuri. Sebab Allah dah bagi kita kata-kata kan, dah bagi kita firman. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Kalau kamu kufur, aku akan azabkan. So, kita kadang-kadang terlepas pandang tentang Allah bagi tahu kalau kita tak bersyukur. So, Allah akan azab kita. Yang itu yang masalah sekarang ni. Okay? Dan macam mana kita nak bersyukur kepada rezeki Allah kurniakan kepada kita. So, dua perkara sebenarnya. Nampak simple. Satunya, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat termasuk rezeki tu, dan kedua, apa akan berlaku jika kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Okay, dua perkara. Nampak kita anggap remeh-temeh, dan kita rasa pun kita dah bersyukur pada Allah Ta'ala ke atas nikmat, tapi bagaimanakah kita punya cara untuk melafazkan, menunjukkan kita punya kesyukuran kita. Itu yang mustahak. Bukan hanya sekadar bercakap ataupun mengucap Alhamdulillah. Lebih pada tu lagi. Setakat mengucap tu, pasal apa boleh buat? Tapi bagaimana kita nak menghayati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling mustahak sebenarnya. Kita nak menghayati rezeki tersebut. Bila kita menghayati, kita akan lebih mensyukuri nikmat Allah. Dan bila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan bagi lebih daripada apa yang kita perlukan, insya-Allah. Okay.
So rezeki ni bukan hanya makan, bukan hanya minuman, bukan hanya duit, tapi merangkumi semua aspek. Termasuklah nafas, termasuklah penglihatan, termasuklah pendengaran kita, termasuklah rasa, bau, pergerakan. So makna dia setiap segenap anggota tubuh kita ni merupakan satu rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada kita. So kalau kita tak menghayati, tidak mensyukuri nikmat, maka setiap benda yang Allah beri kepada kita tu, kita akan diazab. Diazab ni bukan hanya di akhirat, bukan hanya di akhirat kena azab, tapi Allah bagi kat dunia dah cukup. Kat dunia pun dah ada, dah dapat dia punya azab-azabnya. Jadi benda ni bukan, jangan anggap remeh-temeh. Jadi kat situ dia akan kita tengok apa masalah kita. Kenapa kita makan, bila makan jadi tak sihat badan kita, lagi kita makan lagi tak sihat, kan? Biasanya patutnya kadang makan, kalau kita dah makan tu patutnya sihat lah, sebab kita dah berdoa, kan, dengan Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah akan rezeki kami. Sepatutnya kalau rezeki tu Allah terberkati, kalau rezeki tu Allah berkati, mana beda berkati tak ada penyakit sepatutnya. Tapi kita baca doa minta Allah berkati rezeki kita, jadi kita kena tanya balik, adakah rezeki tersebut rezeki yang diberkati? Kalau dengan rezeki itu kita makan, contoh yang jenis makanan, kita makan rezeki tersebut, kita doa untuk Allah berkati, tapi sebab makan datang penyakit. So di manakah keberkatan rezeki tersebut? Ada ke tak ada sebenarnya? Ataupun kita yang tersilap? Sepatutnya kita berdoa, bukan membaca doa. Bila baca doa, kita tak faham apa kita ucapkan. Jadi maknanya kita tidak menghayati, tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Seperti orang kata, bila dapat iman, Alhamdulillah. So, apakah maksud ucapan Alhamdulillah tersebut? Adakah dia betul-betul menghayati atau sekadar melafazkan di bibirnya sahaja? Yang itu yang kita kena jaga. Itu yang kita cerita hari ni. Tapi sebelum kita nak bincang tentang macam mana nak jemput rezeki kita, macam mana kita nak mensyukuri nikmat rezeki, macam mana supaya kita tidak jadi orang yang diazab, kita kena tahu dulu bentuk-bentuk rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Okay, terima kasih kepada yang bagi gift. Terima kasih yang apa tu. Okay. Jadi kita masuk kepada jenis rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Okay. Antara yang telah Allah tetapkan kepada kita lah. So rezeki ni basicnya lah apa yang kita dapat, yang kita terima daripada Allah Ta'ala. Allah beri pada kita atas limpah rahmatnya. Kita kena melihat rezeki yang Allah bagi itu, kita bukan melihat pada rezeki, tapi melihat pada siapa yang bagi rezeki tersebut. Nanti itu bab ni detail sikit lah. Okay, nanti kita bincang kemudian. Malam ni tak payah cerita bab tu lagi. Nanti detail pening benda. Okay, kita nak melihat yang pemberi, bukannya apa yang dibagi, tapi siapa yang bagi tu nak tengok. Okay. Dan rezeki ni kita telah, kebanyakannya telah ditetapkan. Okay, sebab ada rezeki yang Allah bagi tambahan, ada yang Allah tetapkan. Dan bila yang ditetapkan, kita kena habiskan rezeki tersebut sebelum mati. So tak heran lah, okay, kalau ada manusia ataupun orang sebelum meninggal, biasanya, ini kebiasaan pada pengalaman cikgu lah, kebiasaannya bila orang sakit, terutama orang tua lah, kan, dia sakit ternak bagai semua, tu tiba-tiba dia elok sikit, dia sihat seketika. Dan bila sihat tu, dia makan banyak. Bila orang tak faham, kata, alamak, bapak aku, ketuk aku dah mula masuk hantu raya, kan. Sakit, elok sikit, makan banyak-banyak. Kita pula pergi buruk sangka kepada ayah kita ke, tok kita ke, pakcik kita ke, orang lain ke. Sembuh sikit, makan banyak. Bukan sebab dia ada hantu raya. Sebenarnya Allah bagi dia peluang untuk nak habiskan sisa-sisa rezekinya. Kalau tetapkan, contohlah, kalau tetapkan seumur hidup kita ni, kita makan beras ataupun makan nasi sebanyak 100 kilo.
sepanjang hidup kita. Okay? So bila nak mati ada lagi tinggal 1 kilo yang belum makan. So kita berhabiskan. Sebab tu ya bila orang sakit dia bangun, dia makan macam-macam. Dan kebiasaannya selepas itu dia akan selepas 3 hari biasanya lah. Okay? Ini pengalaman. Lepas 3 hari orang tu sakit, dia elok sikit, dia makan banyak, lepas 3 hari meninggal. Maksud dia apa? Dia sedang menghabiskan rezeki yang Allah tetap padanya. Okay, contohnya saya tengok macam mana sirah Rasulullah sebelum dia wafat. Okay, datangnya malaikat Israel bagi salam pada Rasulullah SAW. Kemudian dia kata, ya Muhammad, aku dah cari satu dunia ni, aku dah cari pelosok dunia, dah tak ada rezeki kau dah. Dah tak ada rezeki kau dalam dunia ni, dah tak ada dah. Yang ada hanyalah sisa-sisa nafas itu. Israel dah beritahu dah, tak ada makanan, tak apa dah. Rasulullah punya rezeki dah habis. Hanya tinggal sisa-sisa nafas sahaja. Kerana aku sedang tunggu nak habiskan sisa nafas itu saja. Mana rezeki yang terakhir lah, rezeki nafas sahaja. Pada dia itulah, kita kena habiskan rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kita. So jangan dah terkejut kalau tiba-tiba ada orang tu sakit, tenat, kemudian Allah bagi dia sihat seketika, dia bangun, dia makan, dia sembang apa semua, kemudian dia terus sakit balik dan meninggal. Itu normal. Jangan syak, jangan buruk sangka kata dia berlantuaya pula. Jangan cari bala lah. Kita nak buruk sangka pada orang lain. Okey. Dan yang paling mustahak, rezeki sebut rezeki yang tenak yang diberkati. Okey, rezeki yang diberkati. So bila yang diberkati, kalau duit cukup-cukupnya. Cukup-cukup. Sebenarnya rezeki berkati ni, dia cukup-cukup, dia bukan berlebihan. Okay, sebab Allah kata, 2 perkara je. Allah akan melapangkan kita dan Allah akan mencukupkan kita. So bila Allah bagi rezeki, dia bagi cukup-cukup untuk kita guna pada hari itu. Besok cerita lain. Sebab rezeki Allah tetapkan. Tapi kita ni pula sibuk nak cari duit banyak. Okay, kita anggap macam dapat satu contoh, dapat tender, dapat 2 juta. Kita anggap itu rezeki kita. Sebenarnya bukan. Itu hanya nikmat, ihsan Allah bagi kita. Okay, rezeki itu dah apa yang kita boleh makan. Daripada 2 juta tu, berapa banyak kita makan, berapa banyak kita gunakan, berapa banyak kita belanjakan, berapa banyak kita sedekah. Yang digunakan itulah rezeki kita. Yang lain tu rezeki orang lain. Dapat 2 juta, kita habiskan, kita makan hanya 10,000. So baki tu bukan kita punya. Kita hanya sebagai pemegang amanah. Baki tu siapa? Untuk anak-anak kita. Setelah kita meninggal, difaraidkan, okay? Untuk orang lain. So biarlah rezeki sebut, kalau boleh kita nak cukup-cukup. Tapi sebab kita manusia, kan, tak yakin pada Allah punya rezeki yang tetapkan, kita nak cari banyak. Nak melampaui batas. So lagi banyak kita dapat nikmat, lagi banyak Allah akan persoalkan di pada mahsyar kelak. Iaitu nanti bab mencukupi. Nanti aku terangkan macam mana apa itu mencukupi. Okay. So sebenarnya ada kata-kata tengok, kadang-kadang tengok mentor kerjaan cakap. Okay, kebanyakan dia tengok bila cikgu benda ikut khusus, dia kata berlakunya kebocoran duit. Okay, dapat 1,000 habis 1,000, dapat 2,000 habis 2,000. Okay, sebenarnya tak ada istilah bocor sebenarnya. Okay, tak ada istilah bocor sebenarnya. Okay, sebab apa? Allah bagi mencukupi. Allah dah tahu dah, dia ejah kat kita. Kalau dia bagi contoh ni, hari ni Allah bagi kita 5,000. Okay? Kita jangan fikir, memang kita fikir manusia nak fikir simpan. Okay, tapi sebenarnya Allah dah atur dah 5,000 tu besok kita belanja apa. Okay, besok ke lusa kita akan gunakan duit tersebut. Dapat 5,000, besok kereta rosak lah, orang tu nak duit lah, nak bayar sekian-sekian lah. Maknanya Allah bagi tu ngam-ngam untuk nak settlekan masalah hidupan kita. Bila dah habis, minta lagi. So tak namanya mencukupi. Nak lagi, minta lagi. Tak cukup, minta lagi. Sebab Allah Maha Kaya. Kan, daripada kita simpan duit banyak-banyak, pakai sikit, simpan banyak, bila mati besok, bukan hak kita, hak orang lain. Yang masalahnya bukan hak kita tu yang Allah akan persoalkan.
Aku bagi engkau 2 dinar. Kau buat apa dengan 2 dinar tu? Aku bagi engkau 10 ribu. Kau buat apa dengan duit tu? Bila ada simpannya, ada berlebihan, yang itu yang akan dipersoalkan. Apa kau buat? Kenapa kau tak sekian? Kenapa tak bagi orang? Kenapa tak sedekah? Itu yang jenuh nak menjawab di pada mahsyar kan. Lagi kaya, lagi banyak masalah. So Rasulullah kata siapa yang kaya nanti, dia lah orang yang paling lambat dia punya perhitungan di padang mahsyar kelak. Letih lah kita kan. Setiap sen dikira kan. Itu yang kalau kita kata mati berbaki 1 juta duit, jenuh kita jawab. 1 juta tu mana kita nak buat kan? Apa kita nak buat? Tambah pula kalau kenalah yang anak-anak pula berebut harta kita semua, lagi masalah dunia. Okay? Bukan masalah dunia, masalah dalam alam barzah. Kita masalah alam barzah kan? Masalah. Anak beranak kita duk rebut duit, duk rebut tanah pun semua, letih. Okay? So, kategori dia. Okay, pertama, rezeki yang telah Allah jamin pada kita. Mana dia? Allah tetapkan. Bila kita telah dihembuskan roh ke dalam jasad, Allah tetapkan kita punya rezeki banyak mana. Okay? Rezeki banyak mana. Bila umur kita panjang mana. Jodoh dengan siapa. Dah tetap dah. Itu yang katakan rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hud, ayat 6, saya baca dia punya tafsirnya. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi ini, melainkan Allah jugalah yang telah menetapkan rezekinya. Mana tak kira manusia ke, binatang ke, yang melata ke, yang terbang ke, yang berjalan ke, Allah telah tetapkan rezekinya. Dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Mana Allah tahu dah tetap dah kita punya kehidupan macam mana, mati di mana. Okay? Semua ini telah tersurat dalam kitab Allah, Lauh Mahfuz. Mana sejak kita telah dimasukkan roh, Allah dah tetapkan segala-gala untuk kita. Okay? Mati kat mana, apa-apa kita punya nak makan banyak mana, rezeki itu. Okay? Surah Al-Hud ayat ke-6. Pertama, rezeki yang telah ditetapkan. Okay? Ini tak berubah. Ada lagi tambahan. Okay, yang kedua, rezeki asbab usaha kita. Okay? Rezeki asbab usaha kita. Sebab kita manusia, Allah jadikan kita, dia bagi kita kelebihan akal. So dengan kelebihan tersebut, Allah izinkan kita untuk berbuat pilihan. Allah bagi akal, Allah bagi kita kuasa ataupun tenaga ataupun keupayaan. So gabungkan keupayaan dengan akal untuk buat apa sahaja. Sebab tu Allah kata Maliki Yaumiddin. Dia akan jadi penguasa hari pembalasan. Dia akan semak kita punya amal-amal kita di dunia ini. Sebab dia dah bagi kita akal, bagi kita tenaga. So terpulanglah nak buat macam mana. Okay, terpulang nak buat macam mana. Jadi kat sini kita kena faham bab tauhid pula. Okay, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah, apa itu Mu'tazilah. Itu kena faham bab tu pula. So, secara umumnya, bila Allah bagi kita akal, bagi kederat, dan Allah telah, pada umumnya Allah telah izinkan. Nak buat apa, buat. Pada umumnya. Tapi Allah ada sifat harus. Harus bagi dia untuk nak izinkan ataupun tidak, itu terpulang pada dia. Ini panjang cerita sikit lah. Dia punya flow. Tapi pada umumnya, ada akal, ada tenaga, Allah izinkan kita buat apa sahaja. Jadi sebab itulah ada yang masuk neraka, ada masuk syurga. Okay? Bukan Allah biarkan kita, dia dah bagi dah kita kebebasan, nak buat apa buat. Okay? So ini kena faham juga, kena faham bab tauhid. Kita tak faham kan susah. Saya cerita umumnya. Okay? Pada umumnya, ada akal, ada tenaga, buat apa saja. Terpulang Allah kata, aku izinkan. Dan ada kalanya Allah tak izinkan. Itu hak dia. Itu nak faham. So yang ini rezeki yang kedua adalah rezeki yang atas usaha kita. Tadi rezeki yang telah ditetapkan. Ini rezeki atas usaha kita. Sebab usaha Allah tambah. Okay, dalam ayat Najm 39. Dan sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang diusahakannya. Okay, mana balasan dia? Sama ada balasan baik,
jahat. Mana dia buat baik kat dunia, dapatlah baiknya di akhirat. Buat jahat, dapat jahat. So apa yang usahakan, Allah bagi balasan. Buat baik, dapat baik. Buat banyak, dapat banyak. Buat sikit, dapat sikit. Okay? Itu antaranya rezeki yang asbab usaha kita. Yang ketiga, kita cerita bab kategori rezeki lah. Sebelum kita nak mensyukuri nikmat, lepas tu kita cerita bab menjemput rezeki. Itu mungkin minggu depan lah. Cikgu akan buat live mungkin setiap hari Selasa untuk bincang bab-bab kehidupan ini. Bagaimana nak kita nak meneruskan kehidupan kita, khususnya di akhir zaman. Okay? Cikgu tak cerita bab Dajjal. Okay? Itu cerita biar orang lain cerita. Kita bab macam mana nak teruskan kehidupan kita. Okay, yang ketiga, rezeki asbab kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Okay. So, ayat tentang surah Ibrahim ayat 7. Okay, Allah firman, yang mafhumnya, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur dengan saya, aku akan tambah nikmatku. Ini Allah bagi tahu dah. Ayat Ibrahim 7. Okay, Allah kata, kalau kamu bersyukur pada aku tambah lagi. Makna dia, bila Allah dah bagi kita rezeki yang ditetapkan, letakkan rezeki sekian-sekian, kita dapat, kita bersyukur Allah Ta'ala. So Allah akan tambah lagi. Tu dia janji Allah. Bersyukur dia, Allah tambah. Dan sesungguhnya jika kamu kufur akan nikmatku, azab aku amat keras. Tu Allah bagi kita bukan ingatan, dia bagi kita amaran. Dapat rezeki, kita ada dua pilihan. Sebenarnya hidup memang macam tu pun. Hidup ni ada dua pilihan ya. Okay? Syurga, neraka, beriman, kafir. Nak mensyukuri atau tidak. So setiap nikmat, setiap rezeki, Allah bagi kita dua pilihan. Engkau nak bersyukur pada aku ke, atau engkau nak kufur pada nikmat yang aku bagi. Kalau kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, aku akan azab. Bukan hanya azab di akhirat, termasuk azab di dunia. Baik, contoh. Okay, contoh, berapa ramai yang bila kita makan nasi, selain daripada doa lah, doa dapat makanan, doa minta keberkatan, doa, jangan baca doa, berdoa. Maksud berdoa ialah kita baca dengan penghayatan. Okay? Kalau kita hanya berdoa, kita baca macam budak tadika lah, budak-budak sekolah rendah, budak-budak anak-anak kita kan, yang kecil-kecil tu baca je, tapi tak faham maksud. Kita biar baca dan faham. Pertama kita baca, okay, kita berdoa, okay, Alhamdulillah. Kita faham tak maksud Alhamdulillah tu apa? Kita faham tak maksud Alhamdulillah tu apa? Sebenarnya bila kita makan nasi tu, apa yang kita nak nampak supaya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Tu dia. Apa yang sepatut kita nampak? Okay, apa yang sepatut kita nampak supaya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Baik, contoh, bila makan nasi, pernah tak kita bila nak suap, selain baca-baca Bismillah tu, terfikir tak kita macam mana nasi itu Allah jadikan? Kan? Memanglah manusia yang buat kerja, tapi Allah jadikan. Daripada mana? Daripada nasi, daripada mana? Hasil daripada beras. Beras dari mana? Padi. Padi dari mana? Tanaman. Macam nak tanam? Perlukan tanah, perlukan baja, perlukan benih, perlukan angin, perlukan air, perlukan matahari. Siapa yang bagi? Semata-mata nak bagi kita makan beras, Allah bagi banyak benda lagi. Okay? Dengan tanahnya yang subur, dengan bajanya, dengan mataharinya, dengan airnya. So bila kalau kita betul-betul menghayati, nak makan tu, kita nampak bukan dapat makanan, nampak dia yang bagi, dia yang anugerah, dia yang dengan bahasa cintanya, sebab dia punya kasih sayang pada manusia, kasih sayang pada hambanya, dia cipta macam-macam supaya kita boleh makan. Itu maksud dia. Maksud dia bila kita makan tu, kita menghayati, kita mensyukuri bukan hanya makanan, tapi kita syukur sebab asbab Allah punya kasih sayangnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Fatah pun yang sifat-sifat memberi itu, dia zahirkan kepada kita menerusi nasi yang kita makan. So kita mensyukuri, ya Allah, asbab nasi ini aku ingat kepadamu ya Allah.
Aku mensyukuri nikmat. Sebab aku makan ini, ya Allah, aku ingat pada engkau. So yang ingatan itulah yang dia akan, kita kena perlu mensyukuri. Sebab kita masih lagi dapat melihat Allah yang memberi rezeki. Bila nampak Allah yang bagi, secara tak langsung kita akan menghayati rezeki sebut. Bila kita menghayati, kita akan makan dengan lebih tertib sebenarnya. Kita makan dengan sopan, kita makan dengan penghayatan, baru namanya bersyukur kepada Allah. Jadi bila bersyukur tu, Allah bagilah keberkatan. Makan banyak ke, sikit ke, Allah bagi kenyang. Makan banyak pun, Allah tak bagi penyakit. Sebab bila makanan diberkati, macam mana datang penyakit? Sepatutnya lah kan. Ini kita makan sikit, datang penyakit. Sebab apa? Belum makan, kita dah tak syukur Allah Ta'ala dah. Belum makan lagi kan. Contohnya baru nak makan dia, nak makan apa, air, kata air bergula, tak boleh lah, ini akan aku makan kena kencing manis ni. Kita nampak air yang menyebabkan kencing manis. Kita tak kita buruk sangka Allah Ta'ala. Rezeki Allah bagi tak memudaratkan sebenarnya. Okay? Allah bagi kita, dia tak akan mudaratkan kita. Bagi rezeki tak akan mudarat. Allah tu bukan kejam. Takkan dia bagi kita makan, bagi kita penyakit. Allah kata yang benda penyakit tu sebab kita punya kezaliman. Kita yang mangkuk. Kita yang sebab bila makan tak bersyukur. Jadi Allah bagilah kau makan banyak. Kau cakap kau makan datang penyakit, makan banyak, makan nasi banyak kan gemuk. Makan gula banyak kencing manis. Kita yang cakap, kita yang nak sangat, Allah kata ambil lah kau nak. Dapatlah benda tu. Kan? Sebab kita pada makan kita niat kita bersyukur kepada Allah sebab Allah bagi dengan limpah rahmatnya, kasihannya bagi kita makan, kita niat ya Allah jadikanlah rezeki ini sebab untuk kesihatanku bertambah baik dan menghilangkan segala penyakitku. Minta lah. Sebab aku makan ini, kau jadi sebab makan ini mengenyangkan aku, menjadikan aku sihat, bertenaga. Jadi kita nampak Allah yang bagi kita kenyang, Allah yang bagi kita bertenaga. So kita akan tolak terus, bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah menjadikan asbab, baru kita nampak. Tu maksud dia kan. Jadi taklah kita kata memanglah segi adatnya nasi mengenyangkan, tapi kita nak tengok juga yang Allah yang bagi kenyang, nasi asbab. Itu mengata tauhid kan. Bukan senang cakap, senang kan, tapi nak dapatkan dia punya ainul yakin, itu melihat. Tapi ilmu yakin memang okey dah. Ilmu yakin semua ada. Yakin sebab ada ilmu. Masih tak mengenalkan Allah. Tapi segi hakikatnya, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa pada hakikatnya tentang Allah yang mengenalkan, bukan nasi. Itu kena pandang. Kena pandang dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya. Sebab dia sayang pada manusia, dia sayang pada hambanya. Dia bagi macam-macam kemudahan pada kita, supaya kita ni ingat pada dia. Rezeki, itu rezeki. Mana rezeki yang sebab bersyukur kepada Allah, dia tambah lagi. Bersyukur, dia tambah lagi. Bersyukur, tambah lagi. Dia tambah segi apa? Mungkin tambah segi bilangan, mungkin tambah segi keberkatan, mungkin tambah segi melapangkan, mungkin tambah segi mencukupkan. So Allah bagi 5,000 hari ni, besok habis. Sebab apa? Dia suruh belanja. Kan bagi 5,000 suruh belanja. Belanja pergi, baiki kereta lah, kereta rosak, anak sakit lah, apa semua. Habis lah. Besok minta lagi. Sebab dia maha kaya. Minta je lah. Dan Allah bagi macam tu, supaya Allah bagi macam tu pada kita, sebab dia sayang kepada kita. Sebab apa sayang? Sebab dia tak nak bagi banyak-banyak. Nak pakai 5,000, dia nak bagi 10,000. Dia tak nak kita simpan duit banyak. Sebab bila simpan duit banyak sekarang, kita akan dipersoalkan kenapa kau simpan. Jadi Allah sayang kat kita lah sebenarnya. So dia bagi tu cukup. Nak 5,000, nak ambil 5,000. Besok minta lagi. So kita minta kat dia, setiap hari kita minta. Bila minta pada dia, maksudnya apa? Kita lah hamba, dia adalah Tuhan. Ada sifat kehambaan. Kalau kita buat rezeki, mana dalam bab rezeki kita nak menzahirkan kita punya kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kisahnya sebenarnya tentang bab rezeki. So itu bahagian yang ketiga. Rezeki yang telah tetapkan, rezeki atas usaha kita, Allah tambahkan sebab usaha kita. Rezeki sebab kita
mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. So, jangan kufur nikmat. Jangan kufur kepada rezeki. Allah akan azab. Okay? Maksud dia, makan tak ingat dunia. Okay? Makannya. Bila makan tak ingat Allah, tak ingat dia yang bagi, tak ingat apa semua, Allah bagilah. Makan itu mendatangkan penyakit. Penyakit dia bagi juga. Dan sebenarnya bila Allah bagi penyakit pun sebenarnya rezeki juga. Okay? Allah bagi penyakit pun rezeki pada kita. Kat mana rezekinya? Kalau kita dapat penyakit, kita teringat pada dia. Dapat penyakit, dapat kesusahan, nampak dia. Ya Allah, sebab aku lalai, engkau bagi begini. Okay? Kita nampak yang kita sakit sebab kita punya lalai. So kita balik pada dia. Dia nak yang tu sebenarnya. Okay? Dia bagi kita susah, bagi kita nampak dia. Mohon pada dia. Bagi sakit, nampak dia dulu. Yang bagi penyakit, minta dia yang sembuhkan. Dia bagi kita susah, nampak dia bagi susah, minta dia yang tolong settle masalah kita. Bagi kita jalan keluar. Itu maknanya dia kehambaan. So setiap benda yang menjadikan kita ni, okay, tak ada benda yang tak elok. Semuanya memberi manfaat pada orang yang beriman. Okay, ada ayat tu. Nanti, setiap apa berlaku kat kita, baik tak baik, semua ada manfaat pada kita. Cuma kita yang tak nampak, kita yang buta mata, buta hati, tak melihat dia punya keagungannya. Itu yang masalah kita. Kita lalai kan. Itu tugas Rasul, tugas Nabi. Okay? Bila kita dalam rahim ibu, di alam roh, kita telah berjanji, okay, bahawa Allah tu Tuhan kita. Kita nampak dah sebenarnya dia punya kekuasaan. Bila masuk ke alam dunia ini, kita terlupa kita punya perjanjian. Kita terlupa tentang melihat Allah punya kebesaran. Kita terlupa. Jadi Allah utuskan Nabi dan Rasul, okay? Dan akhir zaman utuskan ulama-ulama untuk ajar kita balik kepada dia. Ajar kita supaya nampak segala-galanya dia yang mentajalikan segala sesuatu untuk menzahirkan dia punya kebesarannya kepada kita. Tapi kita tak sedar juga kan. Sampai ada orang tegur kita pun tak sedar juga. Orang nak nasihat kita pun kita tak sedar diri juga. Kita untuk marah orang kerja kita. Okay, kita kata orang sibuk lah apa semua kan. Allah sayang kita, dia bagi macam-macam supaya kita ni sedar balik ke pangkal jalan. Okay? Jadi kalau kita tak balik juga ke pangkal jalan, itu Allah kata, aku akan azabkan kamu dengan azab yang amat pedih. Dah bagi peringatan pun tak faham-faham juga, dapatlah azab pada Allah, dunia, alam barzah, pada mahsyar, sirat, dan campak ke dalam nerakanya. Baik, yang keempat. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini tiba-tiba. Okey, rezeki yang dikatakan tiba-tiba dapat. Orang selalu cakap apa ayat orang, bahasa orang ayat apa? Rezeki tak salah alamat. Okey, itu biasalah ayat orang-orang kan. Bila dapat duit sikit, rezeki tak salah alamat. Okey, seolah-olah macam malaikat tu tak reti pula nak bagi siapa yang sepatutnya. Kan? Allah dah tetap dapat dah. Tak ada cakap rezeki tak salah alamat. Sampai hanya seolah kita membuktikan tugas malaikat pula. Okey, rezeki tak diduga ni yang dapat tiba-tiba masa bila? Okey, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat 1000 dinar. Dia tampal kat rumah kemarin kan, tampal ramai taqillah tapi tak faham pun. Allah cakap apa? Sesiapa yang bertakwa kepadaku, bertakwa pada Allah, nescaya dia akan menjadikan bagimu jalan keluar. Okey, siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan bagi kita jalan keluar daripada masalah dan memberinya rezeki. Okay, siapa bertakwa dapat dua perkara. Satu, Allah akan selesaikan masalah dia. Allah bagi dia jalan keluar. Allah bagi dia solusi untuk daripada masalah. Yang kedua, siapa bertakwa, Allah akan bagi rezeki daripada sumber, pada jalan yang tidak sangka-sangka. Okay. Syarat dia kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan, bila takwa, Allah akan melapangkan hidup kita. Allah akan bagi rezeki sumber yang tak sangka-sangka. Macam mana tu? Nantilah dia cerita bab dia punya apa, pembahagian rezeki dulu. Okey. Tiba-tiba dapat duit.
Kan? Tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat ni, tiba-tiba dapat orang tolong kita. Tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sebenarnya. Sebab kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maksud takwa apa? At least kita ada penyerahan diri kita. Kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak mampu nak selesai masalah ni, ya Allah. Kan? Dia dalam berdoa ni, syarat dia senang je. Pertama, puji Allah. Okay? Pertama, puji Allah. Puji dia punya nama. Allah suka puji dia dengan nama-nama yang baik-baik. So, kita guna nama Allah yang Asmaul Husna, ambil nama yang best. Di mana kalau kita nak kaya, ambil nama-nama yang kaya-kaya tu. Allah suka dipuji dengan nama-nama yang hebat-hebat. Nama dia. Pertama. Yang kedua, ini antara cara nak jumpa rezeki. Yang kedua, kita kena berdoa sebagai hamba. Bukan berdoa sebagai tuan yang mengarahkan pekerjanya. So, beradablah kepada Allah Ta'ala. Kan? Maksud dia bila nak doa tu, kenalah sebut, Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini. Bila kita sebut kita ni hina, okay, Allah akan muliakan kita. Bila sebut, Ya Allah, aku ni dalam kegelapan, Ya Allah. Hamba-Mu dalam kegelapan. Dia akan bagi kita cahaya. Ya Allah, hamba-Mu dalam kedaifan. Hamba-Mu dalam kelemahan. Dia akan bagi kita kekuatan. Hamba yang bodoh, dia akan bagi pandai. Hamba-Mu yang lemah, hamba yang miskin, dia bagi kita kaya. So, kita kena menyatakan kehambaan kita. Okay? Depan Allah, cakapnya yang hamba. Kita bodoh, kita lemah, kita tak bermaya, kita dalam maksiat, kita dalam kegelapan. Maka hamba-Mu mohon, Ya Allah, ampun dosaku. Kan? Keluarkan kepada kegelapan, kepada yang terang. Mudahkan urusanku. So, ada puji Allah, ada sifat kehambaan, yang akhir, mesti ada selawat. 3 perkara. Itu ya. Kan ni kita puji Allah just Alhamdulillah ya. Kan? Biasa orang doa Alhamdulillah, betul. Ya Allah, kau kurniakanlah aku, kau kurniakanlah aku. Asyik. So Allah kurnia kat kita macam tu je. Kan? Kita minta Allah bagi. Kita tak ada rasa hamba pun, tapi kita minta Allah bagi aku ini, aku nak ini, aku nak ni. Hebat. Kan? Doa dah, tapi adab tak kena. Cuba doa, katakan pergi jumpa sultan, jumpa agung, cakap kan, minta macam tu, tuanku, betul nak sekian. Dia kena penampar kan. So beradablah dengan Allah. Kita ni taklah dengan manusia tak beradab, dengan Allah pun tak beradab juga. Mana Allah nak pandang kita? Lepas tu kita Allah tindas kita, bukan tindas, Allah bagi kita, dia bagi kita penindasan supaya kita sedar yang kita ni, zalimnya aku, lemahnya aku, bodohnya aku. So balik pada dia balik. Kan? Bila kita tindas, balik pada dia. Minta Allah, bantulah kami, hamba-Mu yang lemah ini. Kan? Jangan sebut Allah, hantarlah kami bala tentera, Ya Allah, musnahkanlah kaum-kaum kafir, musyrik. Bagi arahan pula, kita kena minta lah cara hamba. Ya Allah, hamba-Mu lemah, tak bermaya, bantulah kami. Barulah kena adabnya. Ini tu bagi arahan, Allah, hancurkanlah kaum musyrikin apa semua. Bagi arahan. Tak boleh, kita kena nyatakan kita punya kehambaan. Baik, yang kelima, rezeki seterusnya tentang bila kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, okay, Allah akan kurniakan rezeki kepada kita. So, siapa yang ada masalah rezeki ni, banyak-banyaklah buat taubat. Okay, ayat surah Nuh. Surah Nuh ayat 10 dan 11. Beristighfarlah pada Tuhanmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Allah kata, mana dia bila keadaan kita sesak, kita dijumpa masalah, okay, kemarau ke, ada masalah keuangan ke, masalah kehidupan ke, Allah kata, beristighfarlah kepada Dia. Pertama, Dia akan ampun dosa kita. Mungkin sebab dosa kita, Allah bagi kita cabaran, bagi musibah, sebab kita ingat pada Dia balik. Bukan Allah tak bagi musibah untuk nak hancur kita. Allah tak kejam hanya. Sebab janji Rasulullah, Dia tak akan hukum umat-umat kat dunia ni. Dia akan hukum di akhirat. Tapi musibah itu supaya Allah bagi kita, supaya kita ni sedar yang kita telah terpesong, supaya kita balik pada Allah. Itu je, musibah-musibah ni supaya kita kembali kepada Dia. Setelah melihat kita berkesalahan, kembali pada Dia. Tapi dah melihat kesalahan kita, taubatlah. Kan, dah melihat kita berkesalahan, istighfar, Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah.
So dengan rasa rendah diri, rasa kehambaan, kita mengakui kita punya kesilapan, maka Allah akan settlekan masalah kehidupan kita. Okay? Dengan kita punya masalah yang belum selesai ke, dia akan bagi, itu bila kita istighfar, termasuk dalam takwa. Dia takwa, dia akan bagi jalan penyelesaian masalah, solusi. Dia akan bagi jalan tersebut, dia akan bagi rezeki tiba-tiba. Kan, tiba-tiba dia tak ada duit, Allah bagi seorang bagi kita duit, Allah bagi rezeki, tiba-tiba dapat duit. Cara macam mana? Itu hak dia. Okay? Allah Maha bijaksana, tahu dah macam nak buat. Yang mustahak bertakwa, istighfar. Okay? So dengan istighfar, Allah akan mempermudahkan. So ini antara semuanya cara-cara nak jemput rezeki sebenarnya. Cuba kita semak dia kan, kenapa rezeki kita terhalang. Okay? Susah sangat kan. Apa taknya kita dengan dosa melambat-lambat, dah lah malas nak minta ampun, lepas tu sombong pula, memang tak dapat lah kan. Allah bagi mana ada lah yang dia tetapkan kita, itu pun dia bagi tanpa keberkatan. Itu yang bila makan banyak rezeki, makan orang bagi macam-macam makan tapi sakit, tak guna juga. Biarlah sikit tapi berkat, biarlah banyak tapi berkat. Jangan banyak tak berkat, apatah lagi sikit tak berkat. Kan? Kita nak akan ada keberkatan dalam rezeki dan ataupun nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan seterusnya, yang keenam, siapa nak rezeki, Allah kata ayat surah An-Nur ayat 32, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang yang soleh dari hamba-hambaku, lelaki dan perempuan. Allah kata yang beriman tu kahwinkanlah mereka ini. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dengan limpah kurnianya. Allah dah pesan dah, orang beriman, amal soleh, kahwin dengan mereka yang bujang ni. Kalau orang miskin, Allah bagi rezeki, Allah bagi limpah kurnianya. Okay? Allah bagi mereka kekayaan sebab kahwin. So kahwin ini, perkahwinan adalah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Okay? Tu tak kira lah kayu apa kan, tapi kahwin tu rezeki. Sebab setiap perkahwinan tu ada dia punya rezekinya. Kerana Allah tu maha luas rahmatnya. Okay, pernah pada sahabat tanya Rasulullah tu juga, dia tak ada duit, Rasulullah tu kahwin dia. Kan? Itu ya. Okay? Tu dia. Kahwin akan menambahkan rezeki. Sebab kita akan kongsi rezeki kan dengan rumah kita, sebab perkahwinan, rezeki anak kita. Okay? Itu perkahwinan kita. Dan juga yang ketujuh, rezeki sebab adanya zuriat. Bila kahwin ada anak, bila ada anak ada rezekinya. Okay? Jangan takut bila kahwin takut anak ramai tak ada rezeki nak pergi makan. Itu kita punya andaian. Okay? Sebab kita telah dimanipulasi oleh akal dan juga emosi kita. Ayat surah Al-Isra' 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu itu kerana takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan rezeki kamu. Allah kata, maknanya jangan bunuh anak. Sebab setiap anak itu ada rezeki telah aku tetapkan, Allah kata. So, jangan takut miskin. Ada banyak anak takut tak cukup tak makan, kita bunuh. Okay? Itu zaman dulu lah, Zahiliah kan. Allah kata, rezeki itu aku yang jamin. Setiap anak sebut ada rezekinya. Dan yang ke-8, rezeki yang sebab kita menginfakkan, sedekahkan kita punya rezeki ke jalan Allah Ta'ala. Dapat rezeki, dapat nikmat, kita infak, kita sedekah, Allah tambah lagi. Ada rezeki dapat infak, Allah tambah lagi. Cuma janganlah kita pergi sedekah kat masjid, niat aku bagi 100 dapat 1000. Tak boleh lah. Bagi je lah, niat ikhlas. Sebab kalau kita minta ataupun dia niat bagi 100 nak 1000, dapat 1000 lah, dapat kat dunia. Tapi kalau kita niat ikhlas, bagi je duit tu, bila ikhlas Allah bagi, Allah akan balas tanpa batasan, tanpa had, lagi banyak. Yang musa dapat rezeki yang lebih, diberkati Allah Ta'ala. Okay? So kerapkan berinfak, adalah rezekinya insya-Allah. Itulah ada 8 kategori rezeki selain daripada yang telah ditetapkan. Okay, rezeki sebab kita usaha, okay, sebab kita bersyukur Allah Ta'ala,
rezeki yang tak diduga sebab kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, okay, sebab kita istighfar, berkahwin, ada zuriat, dan kita menginfakkan harta kita. So mungkin malam ni takat tu kot, okay? Kita bagi tentang rezeki. Nanti kita minggu depan kalau ada free, kita akan buat untuk macam mana kita nak jemput jemput rezeki pula kan. Ini jemput tu kan ada cara, tak ada cara yang lebih praktikal, yang lebih mudah sebenarnya. Okay, okay, kalau ada apa nak tanya boleh lah. Masa ni boleh tengok komen. Saya tengok komen kan, Jim meletak dia blur kan. Dia tua ni dia idea keluar, bila sanggah je kita mencelah, dia hilang. Okey, silakan kalau ada apa nak tanya. Bukannya ustaz pun, sekadar kongsi-kongsi pandangan, insya-Allah. InsyaAllah. Nak tahu lebih lanjut, boleh masuk kelas. Okay. Nak tahu detail macam mana tu kan, boleh masuk kelas. Kelas hari. Ada power of positive feeling. Macam mana gunakan perasaan kita yang positif ini untuk nak tarik rezeki dan selesaikan masalah kehidupan. Okay. The power of positive feeling. Kita gunakan feeling kita yang best ni untuk nak selesai masalah kita. So tak payah bersabut letak. Kan? Asyik nak berserabut letak kita kan, daripada muda tu nak berserabut. InsyaAllah join kelas lebih mendalam dan tu praktikal terus, bukan teori lah, kita praktikal terus kan. Lepas tu kita ada kelas, kita ada grup pula, grup coaching sampai mati. Kan? Masuk grup yang boleh dipandu sampai mati kan. Tak cikgu mati, peserta tu mati, meninggal. Selagi hidup, selagi itulah kita akan bimbing sampai menjadi, insya-Allah. Okay, sama-sama bimbing, sama-sama mengharapkan Allah redha kita punya kehidupan ini. Tu tengah-tengah fikir online ni Aida, nanti lah. Kan nak buat online ni kena. Kelas cikgu hari Ahad di Akademi Al-Shifa. Hari ni kena PM jugalah. Kelas The Power of Feeling. Tentang rezeki lebih detail, cara nak jemput lebih mudah, lebih praktikal. Kau ada cara macam nak selesai masalah kita, masalah kehidupan, apa masalah pun ada caranya. Okay? Ada dia punya petua, ada konsepnya, dengan nafasnya, macam lah, dengan bersyukurnya, dengan redonya. Semua kita gunakan positive feeling. Okay? Kalau masalah disebut dengan law of attraction, kita ada juga Islamic law of attraction.